للكريم وآله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومغرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah. Yang pertama-tamanya kita merofakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya, alhamdulillah, malam ni kita sekali lagi dapat bersama-sama dalam rumah Allah Ta'ala ini. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan doa kita ianya akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, malam ni kita sampai kepada fasal yang terakhir, yaitu pada fasal yang ke-17. Kemudian kita akan baca pada fasal tambahan, kemudian kita terus masuk kepada fasal yang penutup. Maka insya-Allah malam ni bacaan kitab kita ini akan khatam pada malam insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi wa masyayikhina fi darain amin. Amin. Pasal yang ke-17, para ahli suluk juga wajiblah mengambil berat soal persahabatan, iaitu bersahabat dengan orang-orang yang baik dan mendampingi orang yang saleh. Mereka juga mestilah mendapatkan seorang pendidik hidupnya, yakni syekh yang saleh lagi mursyid, iaitu orang yang benar arif berkenaan soal agama, ahli dalam soal pendidikan, ahli dalam soal pendidikan, jiwa muka cerdik, nikmat hakikat iman, sempurna akal pemikirannya, lapang dadanya, elok pentadbirannya, hidupnya mengenali dan memahami soal-soal kemanusiaan serta mempunyai kemampuan dalam segenap sudut kehidupan.
Sekiranya seseorang itu bertemu dengan guru yang seumpama ini, maka rebutlah peluang yang sangat berharga. Sebaik-baiknya jadikanlah diri sebagai pelajarnya. Ambillah didikan dan tunjuk ajar dalam segala urusan hidup. Berusaha untuk mencontohi segala yang terbaik dari bicara dan perilakunya, kecuali hal-hal yang hanya berkaitan dengan pribadinya, seumpama urusan perhubungan beliau dengan orang lain, soal-soal dakwahnya dengan orang yang hampir dan jauh. Jangan mencampuri urusan beliau dengan orang lain. Serahlah urusan ini kepada guru untuk melaksanakannya. Jangan pula menjadi pelajar yang suka membangkang dan banyak mempertikaikan tindak dan tanduk guru. Usahakanlah bersungguh-sungguh untuk menghindari dari berprasangka buruk dan lintasan yang jahat kepada guru. Boleh juga memohon bantuan guru jika didatangi gangguan-gangguan seumpama ini, agar ia boleh menunjukkan jalan keluarnya. Sentiasa memaklumkan kepada guru terhadap apa jua yang berlaku pada diri ahli suluk. Kesediaan tidak cukup hanya pada zahir sahaja, sedangkan di dalam hati penuh dengan kebencian. Keingkaran murid kepada guru hanya merosakkan diri. Janganlah duduk di mana-mana majlis guru lain kecuali dengan izin yang terlebih dahulu. Kebenaran guru itu haruslah digunakan dengan sebaiknya, dan peliharalah hati. Seandainya tidak mendapat kebenaran, maka perlulah kita memahaminya bahawa guru adalah lebih mengetahui apakah keutamaan untuk diri seseorang. Janganlah disangka guru dengan sangkaan buruk seperti dengki dan cemburu. Jangan sesekali memohon dari syekh untuk mendapat keramat dan kasyaf. Perkara-perkara ghaib tiada siapa yang mengetahui kecuali Allah. Para wali itu hanya mungkin mengetahui kecuali Allah. Para wali itu hanya mungkin dikurnia Allah dengan sedikit perkara-perkara ghaib di setengah waktu. Terkadang juga setengah para ahli suluk meminta gurunya mendedahkan soal lintasannya. Namun gurunya tidak berbuat demikian mungkin untuk memeliharanya. Guru mereka adalah golongan yang dipelihara Allah dari menunjuk diri dengan keramat. Para wali itu sentiasa menyimpan rahsia. Seandainya berlaku sebarang keramat itu semata-mata kurniaan Allah, mereka juga tidak akan menjadikannya sebagai bahan cerita sehingga mereka meninggalkan dunia yang fana. Sekiranya dizahirkan juga mungkin sekadar memelihara kepentingan yang lebih utama. Seseorang guru yang sempurna adalah bakal mendidik para pelajar dengan penuh semangat. Tingkah laku dan pembicaraannya memelihara mereka pada setiap waktu yang sama, ada bersama untuk tidak. Bahkan ketika berjauhan mereka akan mendapatkan isyarat didikan melalui lintasan hati. Perkara yang amat berbahaya kepada setiap ahli suluk apabila gurunya merasa kecil hati dan berubah sikap terhadapnya. Seandainya ia cuba mencari guru-guru yang lain untuk mendidiknya, dia tidak akan berjaya sehinggalah mendapat restu. Wajiblah bagi setiap ahli suluk memastikan benar-benar ketokohan gurunya. Bukan setiap orang yang dikenali dengan syekh dijadikan guru, bahkan perlu wujud perhubungan jiwa di antara mereka. Demikian halnya bagi setiap guru, yakni syekh tidak akan mengambil setiap orang yang mendatanginya sebagai anak didiknya. Wajiblah diuji, yakni kemahuannya terhadap bimbingan jalan menuju kepada Allah. Inilah yang dikenali dengan Syekh At-Taqim. Syarat-syarat bagi ahli suluk, wajiblah menjadikan dirinya seperti jenazah di sisi gurunya, seumpama anak-anak kecil di sisi ibunya. Sedangkan hal ini tidak akan berlaku kepada Syekh Tabarruk, yakni guru sekadar mendapat barakah. Tidak menjadi sesuatu larangan para ahli salik untuk mendatangi Syekh Tabarruk seberapa ramai mungkin, namun sekadar mendapat barakah dan bukan untuk tahkim. Sekiranya para ahli suluk tidak menemui guru pendidiknya, wajiblah ia berusaha dengan penuh gigih dan luhur untuk mendidik diri menuju kepada Allah. Sentiasalah menaruh harapan agar beroleh orang yang menunjukkannya ke jalan yang benar. Niscaya Tuhan yang Maha memakbulkan segala harapan orang yang berharap akan mengurniakan baginya pembimbing ke jalan Allah. Terdapat juga di kalangan ahli salik yang tiada guru pendidik, walaupun ia berusaha mendapatkannya, sedangkan ia mempunyai guru tanpa disedari dan dilihatnya. Gurunya membimbing dengan sebaik-baik bimbingan. Ketika
Ketika ia mendapatkan sesuatu, sebenarnya ia beroleh kenyataan yang benar. Sebenarnya pembimbing yang luhur itu sentiasa ada. Maha suci Allah yang tidak menjadikan petunjuk kepada para walinya kecuali melalui kuasanya dan petunjuk-petunjuknya sendiri. Tidak akan sampai seseorang kepada jalan yang mereka cari kecuali melalui jalan-jalan orang yang pernah lalu dan sampai kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, pada masa yang ke-7 Sayyidi Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala, dia menyatakan kepada kita, tuan-tuan, daripada mula-mula kita baca kitab ni sampailah kepada tajuk yang lepas, semuanya adalah berkenaan dengan cara-cara untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara-cara untuk kita meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, perjalanan manusia dalam mendekatkan diri kepada Allah taala yang kita baca panjang-panjang dan juga yang selama ni kita urai panjang-panjang, dan dia hanya nak menjadikan manusia ini adalah sebagai hamba kepada Allah Ta'ala. Dan itu dia punya tujuan dia. Kerana tu manusia diutuskan di atas muka bumi Allah dengan satu tujuan yang begitu besar. Dan ini tujuan dia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku jadikan jin dan juga manusia hanyalah untuk dia menjadi hamba kepada aku, kata Allah. Dan sebab itu orang yang dapat melakukan taat, kemudian dia dapat meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia sebenar-benar hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, bagaimanakah untuk menjadi orang yang dapat menyaingi orang-orang yang banyak beramal kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu dikatakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, utruki ittaqil maharim, maka hendaklah kamu tinggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takun a'badan nas. Hendaklah kamu tinggal benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, maka kamu akan menjadi sebenar-benar hamba pada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tuan, jadi yang kita duk beramal, yang kita duk belajar, kemudian apa juga yang kita duk buat ni adalah kerana untuk mencapai kepada hakikat kehambaan. Dan tuan, nak menjadikan diri kita adalah hamba pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu kata Al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala, tidak ada lagi kedudukan yang lebih besar dan kedudukan yang lebih tinggi melainkan kedudukan sebagai hamba pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala pada fasal yang ke-17 ini, dia nak beritahu kepada kita, di dalam kita nak berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah ada baginya seorang pembimbing. Dan tuan, pembimbing inilah yang akan membawa dia, pembimbing inilah yang akan memandu dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kerana itu kita disuruh supaya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Mudah-mudahan didatangkan di dalam kehidupan kita satu orang yang mursyid. Dan tuan, mursyid ni apa? Dia punya kriteria dia. Dan tuan, kerana tu kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, bukan semua orang itu dia boleh menjadi mursyid. Apatah lagi kalaulah ianya dipanggil sebagai nama syekh, sebagai nama tuan guru. Dan tuan, tu hanya sekadar nama. Tetapi yang kita nak adalah kebenaran daripada orang tersebut. Sama ada dia adalah orang yang layak membimbing manusia ataupun sebaliknya. Tuan-tuan, maka kerana tu kalau kita tengok, pada zaman dulu, zaman dulu-dulu ni, tuan-tuan pun tahu kan, sekitar tahun 80-an, 90-an ni, kalau nama tuan guru, kalau kata nama asyikh, kalau kata nama ustaz, tuan-tuan, mereka pakai gelaran-gelaran itu bukan kerana nak suruh orang ikut dia, bukan kerana untuk mempromosikan dakwah dia, tuan-tuan, tapi mereka gunakan nama-nama ni adalah kerana dengan kelayakan mereka. Dan sebab itu salah seorang daripada guru kami, Tuan Guru Haji Harun Bukit Besar, tuan-tuan, daripada Kelantan. Saya belajar dengan dia Syarah Al-Hudhudi. Kitab ni kitab tauhid. Tuan-tuan, bila mana ada satu orang tok guru besar meninggal dekat tempat dia, maka Tuan Guru Haji Harun dia dilantik oleh orang di tempat dia untuk menggantikan tok guru tu. Tuan-tuan, kemudian Tuan Guru Haji Harun dia kata apa? Dia kata minta maaf, dia kata kalau nak suruh saya ganti, saya tak reti, dia kata. Kerana saya bukannya tok guru, saya ni tak layak nak jadi tok guru. Tuan-tuan, masya-Allah. Tapi orang tetap juga naikkan dia dan orang tetap juga pi belajar dengan dia. Tuan-tuan, tu kata, pada zaman dulu nama-nama ni, gelaran-gelaran ni ianya bukan untuk tujuan komersial dakwah dia, tetapi tuan-tuan, gelaran-gelaran ni adalah kerana kelayakan yang ada pada satu-satu orang tok guru. Tuan-tuan, sebab itu pondok-pondok dulu ni mereka belajar dan juga baca kitab-kitab besar. Ni pondok dulu-dulu. Tuan-tuan, saya mula masuk pondok umur 15 tahun. Mula masuk di Pondok Kandis Kelantan. Pondok Ta'limuddin. Tuan-tuan, saya ingat lagi, hari pertama kita duduk je di lantai pondok ni, kita dah jumpa dah dengan kitab Matan Al-Waraqat yang dikarang oleh Imam Al-Haramain rahimahullahu ta'ala. Dan dibaca kitab Al-Waraqat ni. Kemudian dibaca kitab Tafsir Al-Jalalain yang dikarang oleh dua orang pengarang dia, kitab Tafsir Jalalain ni, Jalaluddin As-Suyuti dan juga Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dan selama 6 tahun kita baca kitab ni. Dan nak ceritanya apa? Dulu, tuan-tuan guru dulu, satu memang mereka tu betul-betul mengajak. Dan bila mereka mengajak adalah berdasarkan kepada kelayakan yang ada pada mereka. Dan pasal apa? Kerana mereka lah nanti yang akan membimbing manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka lah sebagai pemandu nanti bagaimana nak mendekatkan diri kepada Allah. Tuan-tuan, orang yang nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ni, kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Ihya'u Ulumuddin, tuan-tuan, setiap orang yang nak dekat dengan Allah Ta'ala ada awaiq. Setiap orang yang nak dekat kepada Allah Ta'ala dia ada aqabat.
Tuan-tuan, apa dia awaiq, apa dia aqabat? Tuan-tuan, ini semuanya adalah ujian untuk seseorang dia mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, jangan kita berasa selamat. Bila kita nak dekatkan diri kepada Allah Ta'ala, jangan berasa selamat bahawa kita nanti akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tidak semudah pada apa yang kita fikir. Tuan-tuan, sebab itu kalau kita tengok iblis, tuan-tuan, iblis dia mengeluarkan Nabi Allah Adam alaihi salam dan juga Hawa daripada syurga Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tetapi ini bukan penghinaan. Peristiwa Nabi Allah Adam AS dikeluarkan daripada syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan satu penghinaan. Tuan-tuan, tetapi dia satu iktibar bagi kita. Tuan-tuan, Nabi Adam elok-elok duduk dalam syurga. Tuan-tuan, dah masuk syurga. Kita ni je yang belum masuk syurga lagi. Ingat, tuan-tuan, kita tak masuk syurga lagi. Tuan-tuan, tapi Nabi Allah Adam, Hawa, dia telah berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, tapi akhirnya apa berlaku? Dikeluarkan daripada syurga Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana termakan hasutan daripada iblis yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, nak tunjuk kepada kita, kalaulah kita mengikuti jalan-jalan iblis ini, maka tuan-tuan, kita akan jadi serendah-rendah makhluk. Tuan-tuan, tidak akan kita berjumpa dengan jalan pengakhiran dia, iaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, malah dia akan berjumpa dengan jalan kesesatan. Tuan-tuan, maka kerana tu dalam bab yang ke-17 ni, Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, dia suruh kita cari satu orang guru yang mursyid. Tuan-tuan, disebutkan oleh ulama, sebaik-baik guru itu apabila dia faqihan. Bila mana dia satu orang yang faqih, tuan-tuan, dia mengetahui akan hukum hakam agama. Tuan-tuan, dia mengetahui apa yang dikehendaki oleh agama. Dia tidak bercakap mendahulukan akal berbanding daripada nas-nas daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, agama ni dia bukannya dengan akal. Tuan-tuan, dia bukannya sedap-sedap kita nak cakap agama ni. Tuan-tuan, kata Al-Imam Ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, laula sanad, kalaulah tidak kerana dengan ilmu sanad ni, laqala ma syaa man syaa, maka nescaya orang akan bercakap soal agama ni mengikut apa yang dia kehendaki, maka dia akan bercakap. Tuan-tuan, habis itu agama ni berdasarkan kepada apa? Kepada dalil. Tuan-tuan, ianya berdasarkan kepada Al-Quran, berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan kepada qaul ulama. Tuan-tuan, kalaulah ada orang dia kata dekat tuan-tuan, kalau ada satu orang, tuan-tuan, ni kalau nak cerita guna akal ni, tuan-tuan, kalau nak cerita ikut logik akal, tuan-tuan, kalau ikut logik akal, sembahyang tak wajib. Tuan-tuan, sembahyang tak wajib kalau ikut logik akal. Tuan-tuan, cuba tunjuk dekat sini di mana yang kata di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala suruh kita sembahyang pada waktu subuh, pada waktu zuhur, pada waktu asar, pada waktu maghrib dan juga pada waktu isya. Tuan-tuan, mana dia dalil daripada Al-Quran yang suruh kita angkat takbiratul ihram, yang suruh kita qiyam, yang suruh kita rakaat sampai kepada salat? Tuan-tuan, dalam Al-Quran tak cerita.
Tuan-tuan buka dekat dalam Al-Quran. Tuan-tuan, dalam Quran cuma Allah Subhanahu wa taala suruh kita buat apa? Mendirikan sembahyang. Tuan-tuan, Allah Taala suruh kita dirikan sembahyang, kemudian keluarkan zakat. Tuan-tuan, mana dia ayat yang suruh kita sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib dan juga isya? Tuan-tuan, daripada dalil inilah, tuan-tuan, orang-orang anti hadis, tuan-tuan, orang anti hadis, mereka kata apa? Tengok, Al-Quran tak ada sebut pun berkenaan dengan sembahyang. Tuan-tuan, Al-Quran tak sebut pun sebahagian daripada perkara, tapi pasal apa yang kita duk beramal. Tuan-tuan, kalau ikut pada logik akal, betul juga. Betul juga, tak ada cerita dalam Quran. Sedangkan Al-Quran adalah kalam Allah. Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dan habis itu daripada mana yang kita dapat tahu ni? Dan yang kita dapat tahu sembahyang ada subuh, lohok sampailah isya, dan perbuatan-perbuatan sembahyang adalah melalui daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, maka kerana tu kata ulama, guru itu dia mesti yang pertama sekali faqihan. Dia adalah orang yang faqih, mengetahui akan hukum hakam syariat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kriteria yang kedua, dia mestilah satu orang yang sufian. Tuan-tuan, Sufian ni bukan jiran kita, nama Pak Sufian. Tuan-tuan, Sufian ni siapa dia? Iaitulah orang-orang yang membersihkan jiwa kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, maknanya terhimpun pada dia dua sifat ni. Yang pertama adalah faqih, mengetahui hukum hakam Allah Ta'ala, supaya betul kita punya perjalanan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal ibadat tak boleh reka-reka. Kerana tu kata Imam Ibn Ruslan rahimahullahu taala di dalam kitab dia Matan Zubat. Tuan-tuan, Matan Zubat ni dia berkenaan dengan fiqh mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tuan-tuan, tengok apa kata Imam Ibn Ruslan rahimahullahu ta'ala. فَكُلُّ مَنْ بِغَيْرِ عِلْمٍ يَعْمَلُ أَعْمَالُهُ مَرْدُودَةٌ لَا تُقْبَلُ. Tuan-tuan, apa maksud dia? Setiap orang yang beramal tanpa ada ilmu, kata Imam Ibn Ruslan, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, maka seluruh daripada amalan-amalan dia tertolak, la tuqbalu, dan ianya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana itu disebutkan dalam kitab Ta'lim Muta'allim Tariqut Ta'allum yang dikarang oleh Al-Imam Az-Zarnuji, boleh juga kita sebut Al-Imam Zurnuji rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, ulama Bukhara. Tuan-tuan, ulama Bukhara ni siapa dia? Tuan-tuan pernah dengar Sahih Al-Bukhari? Tuan-tuan, ni ulama-ulama daripada tempat depa ni, Al-Bukhara. Tuan-tuan, jangan kita pelik lah. Sunan Sittah, kitab hadis yang besar tu, Sunan Sittah. Tuan-tuan, mereka semua bukan daripada kalangan Arab. Mereka adalah daripada kalangan Ajam, iaitu daripada kalangan yang bukan Arab. Subhanallah. Tuan-tuan, boleh dikatakan yang menguasai hadis ni, tuan-tuan, terutamanya pada Sunan Sittah, ianya adalah daripada kalangan orang-orang Ajam, tuan-tuan, yang bukan daripada kalangan orang Arab. Tuan-tuan, antaranya siapa? Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Tuan-tuan, Imam Bukhari daripada mana? Uzbekistan. Tuan-tuan, salah satu wilayah di sana tu namanya Al-Bukhara. Tuan-tuan, Imam Muslim daripada mana? An-Naisabur. Tuan-tuan, Naisabur ni
Pernah guru kami dia sebut, Tuan Guru Haji Abdul Rahman, ketika mana kami belajar kitab hadis 40 dengan dia. Dan beliau kata, Naisabur adalah salah satu wilayah daripada Afrika. Masya Allah. Mereka adalah bukan daripada orang ajam. Tetapi tuan-tuan tengok disiplin mereka. Kerana ilmu ni, tuan-tuan, ianya adalah agama. Tuan-tuan, bila kita dapat ilmu, kena ada amal. Kerana tu dalam pepatah Arab menyatakan, al-ilmu bila amalin kasyajari bila samar. Ilmu bila mana tidak ada amalan, seperti pokok yang ianya tidak ada buah, kata pepatah Arab. Tuan-tuan, bila kita nak beramal ni, dia mesti muafakat. Tuan-tuan, nak beramal mesti kena betul dengan apa yang dituntut pada syarak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itu ulama-ulama daripada Bukhara ni diceritakan, tuan-tuan, dalam ta'lim muta'allim tariqut ta'allum bagi al-Imam Zurnuji rahimahullahu ta'ala, tuan-tuan, mereka akan berdiam di tempat itu selama sebulan. Kerana apa? Tuan-tuan, kerana nak tengok betul ke guru ni, benarkah apa hak yang dia ajak, apa dia punya kelayakan dia, dan bagaimana pula keadaan dia. Tuan-tuan, dilihat kepada semua aspek, tuan-tuan, barulah mereka akan belajar daripada orang tersebut. Tuan-tuan, disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya yang terkenal At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Tuan-tuan, Imam Nawawi adalah ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, dalam mazhab Syafi'i ni, setelah daripada mana kitab At-Tahrir, tuan-tuan, Tahrir ni dia adalah huraian kepada kitab Al-Um yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, kalau kita nak baca kitab mentah kitab Imam Syafi'i, Al-Um ni kitab yang dikarang oleh Al-Imam Syafi'i. Tuan-tuan, nak memahamkan kitab ni, maka ulama keluarkan satu kitab nama dia Tahrir, nak bagi faham kitab Al-Um ini. Tuan-tuan, lalu Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia mengambil peranan untuk apa? Nak bagi faham mazhab Syafi'i berdasarkan kepada kitab Al-Um ni, maka dia pun karang kitab Al-Minhaj ataupun Minhajut Talibin. Tuan-tuan, orang yang belajar syariah Islamiyah, dia tahu kitab Minhajut Talibin adalah kitab yang paling akhir di dalam mazhab Syafi'i. Tuan-tuan, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menyebut berkenaan dengan kriteria ini. Supaya apa? Tuan-tuan, kita berpegang dengan yang betul. Tuan-tuan, supaya muafakat amal kita dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, agama ini bukan dengan pakaian. Agama ini bukan dengan janggut yang panjang. Tuan-tuan, disebut oleh Al-Imam Al-Qushairi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab dia Ar-Risalah Qushairiyah. Tuan-tuan, beliau kata apa? Perjalanan ini bukan malabis, ianya bukan pakaian. Perjalanan ini bukannya aksesori. Tuan-tuan, habis perjalanan ni apa dia? Bima ridallah, dengan apa yang Allah Ta'ala redha kepada hamba-hamba dia. Tuan-tuan, sebab itu disebutkan di dalam kitab yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Arabi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, saya nakal cerita ni daripada kitab Minhajus Sawi yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samit hafizahullahu ta'ala. Tuan-tuan, bagaimana ada satu orang, dia rajin beramal. Tuan-tuan, dia ni satu orang yang cukup kuat beramal. Tuan-tuan, tetapi dia melakukan dosa besar kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia buat dosa besar kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia buat dosa apa? Dia telah melakukan persetubuhan dengan seekor keldai betina. Pasal apa? Kerana dia duk faham
Yang kata haram ni hanya dengan orang perempuan yang belum lagi menikah. Tuan-tuan tengok, menggunakan akal. Sedangkan agama ni adalah berdasarkan kepada dalil. Tuan-tuan, dia menggunakan akal dia. Dia kata apa? Yang haram ni cuma dengan orang perempuan tak menikah. Dia kata, no. Kan? Kalau dah menikah dengan perempuan tu halal. Jadi macam gini ya. Kita bersetubuh dengan binatang lah. Sebab tu binatang tu bukan manusia. Tuan-tuan, padahal perbuatan yang dia lakukan itu merupakan satu dosa yang amat besar pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, maka kerana tu kata Imam Al-Haddad rahimahullahu taala, maka carilah guru yang mursyid. Dan kita dah beritahu tadi kriteria. Dah tengok tuan-tuan, Imam Al-Haddad dia kata apa? Bukan setiap orang yang dikenali dengan syekh dijadikan guru. Bahkan perlu wujud perhubungan jiwa di antara mereka ini. Tuan-tuan, maknanya ada dia punya kriteria dia. Tuan-tuan, bila mana memenuhi kriteria itu, tuan-tuan, pada waktu itu wujudkanlah perhubungan dengan beliau, yang mudah-mudahan beliau ini akan membawa kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian guru tu pula dia ada beberapa orang guru. Tuan-tuan, ada guru yang nama dia Syekh Tahkim. Tuan-tuan, Syekh Tahkim ni dia pilih anak murid mana yang layak untuk belajar. Tuan-tuan, ilmu ni dia bukan boleh apa ni tak tentu pasal. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana mendalami ilmu ini sukar. Tuan-tuan, kerana nak mendalami ilmu ni susah. Sebab itu disebutkan di dalam kitab Mughni Al-Muhtaj yang dikarang oleh Al-Imam Khatib Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, orang yang mengajak agama ni, tuan-tuan, sebenarnya mereka berhak untuk mendapatkan upah daripada kerajaan. Tuan-tuan, pasal apa mereka berhak untuk mendapatkan upah daripada pengajaran mereka? Tuan-tuan, kerana nak mengajak ni bukan senang. Tuan-tuan, nak mengajak ni bukan baca 2-3 baris hurai pada orang dok, tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita mengaji sistem pondok ni, tuan-tuan, saya ingat lagi, tuan-tuan, masa tu kami belajar Siyanatul Balaghah dengan Tuan Guru Haji Asri pada masa tu. Tuan-tuan, Tuan Guru Haji Asri, dia tak terang sangat pada kami tentang balaghah ni. Tapi setiap patah perkataan itu dia akan terang yang ni nak apa, yang ni i'rab dia apa, yang ni pasal apa disebut macam ni. Tuan-tuan, dia bukan semudah ABC. Kerana tu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, orang yang mendalami agama disebut Allah sebagai apa? Ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Tuan-tuan, ta'ifah ni adalah kelompok kecil sahaja. Tuan-tuan, maknanya apa? Tak semua orang yang mampu mendalami ilmu agama secara mendalam, kecuali sebahagian daripada orang sahaja. Tuan-tuan, maka lagu mana? Tuan-tuan, saya pernah masa tu saya buka kelas bahasa Arab. Bukan di sini, di tempat saya dulu. Masa mula-mula dulu ni, balik daripada Mesir, buka kelas bahasa Arab. Tuan-tuan, mula-mula buka kelas bahasa Arab ni, no, orang punya ramai. Pasal apa? Kerana mula-mula kita kata bahasa Arab bahasa syurga. Bahasa Arab adalah bahasa agama. Bahasa Arab ni adalah bahasa yang digunakan oleh Allah Ta'ala. Kita boleh faham Quran. Tuan-tuan, orang jadi semangat nak belajar bahasa Arab. Tuan-tuan, tapi bila masuk bab maf'ul bih, bila masuk bab maf'ul mutlaq, bila masuk bab fa'il, bila masuk bab badal, lagi pening lagi. Tuan-tuan, bila masuk bab ataf, lagi nak mati dia kata. Tuan-tuan, masuk pula bab siyagat. Ustaz, saya rasa hak ni bukan level saya lah nak ngaji bahasa Arab. Dia kata, tuan-tuan, rupa-rupanya masyarakat dia nak bahasa Arab yang macam mana? Kalau pi kedai nak tanya,
Harga gula berapa sekilo? Cukup setakat tu saja. Tuan-tuan, baru kita faham. Kita pun muda lagi pada masa tu. Tuan-tuan, baru kita faham. Rupa-rupanya benar apa yang disebut oleh Nabi SAW. Hadithun nas bi'uqulihim. Berbicaralah kepada manusia mengikut qadar kemampuan kefahaman mereka. Tuan-tuan, kerana tu Allah Ta'ala sebut nak mendalami agama. Taifah, hanya satu kelompok yang kecil yang mampu mendalami agama. Tuan-tuan, mereka inilah bila mereka balik ke tempat mereka, maka mereka memberi peringatan kepada orang-orang di tempat mereka. Tuan-tuan, jadi ini satu disiplin yang disebut oleh Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala untuk kita mencari guru, dan carilah guru yang boleh benar-benar memandu kita kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, fasal tambahan. Fasal tambahan. Para ahli suluk yang inginkan sesuatu dari gurunya, dan dirinya sentiasa beradab dan memuliakannya. Diam dan tidak bertanya bukanlah satu adab yang baik. Sewajarnya para salik sentiasa bertanya kepada gurunya, kecuali jika gurunya meminta ia berdiam, maka akurlah dengan permintaannya. Seandai juga guru anda melarang sesuatu perkara yang anda lakukan, janganlah pula anda bersangka buruk terhadapnya. Yakinilah bahawa dia telah melakukan sesuatu yang lebih utama dan bermanfaat untuk anda. Seandainya guru anda mula menanamkan perasaan marah terhadap anda, maka ketika ini seolah-olah anda telah ketinggalan dan kehilangan satu kurniaan yang mendekatkan perjalanan anda. Ketika ini juga perlulah anda bercerita dan memohon penjelasan dari guru anda. Selalulah memohon maaf kepada guru seandainya berlaku sebarang kesalahan dan kesilapan, sehinggalah ia merestuinya. Mudah-mudahan ia akan memperjelaskan hal-hal itu dan memberi ruang untuk bertaubat. Mungkin juga hal-hal itu adalah gangguan syaitan semata-mata untuk merosakkan perjalanan ahli suluk. Seandainya pula para ahli suluk merasai guru sentiasa merestuinya, sudah tentu jiwa menjadi tenang. Seseorang pembimbing yang bijak apabila melihat ahli suluk sentiasa beradab dan bersopan, memuliakan gurunya zahir dan batin, warjalah gurunya membimbing dan mewariskan segala pengetahuan untuk perjalanan selepasnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kata Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, setiap daripada ahli suluk bila mana mereka berguru dengan guru mereka, tuan-tuan, satu perkara yang tak boleh untuk kita nafikan benda ni, perlu beradab kepada guru tersebut. Tuan-tuan, bahkan adab ini dia merupakan satu perkara yang menjadi keutamaan para alim ulama di dalam mengajarkan kepada anak-anak murid mereka. Tuan-tuan, kerana apa? Daripada adab inilah maka ilmu akan diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, disebutkan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Hidayatus Salikin. Tuan-tuan, kitab Hidayatus Salikin mukhtasar, ianya ringkasan kepada kitab apa? Bidayatul Hidayah yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Dan kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, seseorang yang diberikan keberkatan ilmu oleh Allah Ta'ala, maka ilmu akan menjaga diri dia. Tuan-tuan, yang pertama sekali, dia akan terjaga daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, kemudian ilmu yang diberkati ini dia akan menjadikannya sebagai seorang yang insaf. Tuan-tuan, insaf ni apa dia? Dia selalu memuhasabah kepada diri dia. Tuan-tuan, dia selalu melihat kepada kelemahan diri dia, dan pada waktu itu tertutup keaiban-keaiban yang ada pada orang lain. Tuan-tuan, ni tanda bahawa ilmu dia diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, bahkan orang yang akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanda dia. Kata Nabi SAW,
antara tanda bahawa seseorang itu akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ketika mana dia dipermudahkan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia mudah menjauhkan diri daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini adalah kesan daripada ilmu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kerana itu kata Imamul Haddad rahimahullahu taala, jangan kita kecilkan hati guru. Tuan-tuan, jangan kita tidak beradab kepada guru tersebut. Tuan-tuan, disebutkan oleh ulama, bapa kepada manusia itu ada 3. Tuan-tuan ingatlah, ayah kita 3. Oi, ayah saya seorang tu je. Tuan-tuan ada 3. Yang pertama adalah siapa dia? Iaitu abuna, iaitu ayah kita sendiri. Dan tentu yang pertama sekali, ayah kita yang melahirkan kita, ataupun disebut sebagai ayah biologi. Tuan-tuan, yang melahirkan kita, kita zuriat dia. Tuan-tuan, ayah yang kedua, Abu Zaujah atau Abu Zauj, iaitu pak mentua kita sendiri. Nah, pak mentua kita, sama ada belah suami ataupun belah isteri. Tuan-tuan, tu ayah kita tu. Tuan-tuan, dia ada yang ketiga, Abu Ruh. Namanya adalah bapa kepada ruh. Tuan-tuan, siapa dia ayah kepada roh ini? Guru-guru yang mengajarkan ilmu kepada kita. Tuan-tuan, mereka dikira sebagai ayah yang mendidik kepada roh kita. Tuan-tuan, dengan guru inilah dia memperkenalkan kepada kita apa yang dibolehkan pada syarak dan apa yang tidak dibolehkan pada syarak. Tuan-tuan, maka kerana itu pernah disebut oleh seorang ulama hadis yang besar. Tuan-tuan, nama dia Al-Imam Ad-Dukain rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, Imam Dukain kata apa? Imam Dukain kata, kalaulah dengan kemarahan aku kepada kamu, wahai anak-anak murid sekalian, menyebabkan kamu berasa kecil hati dan menyebabkan kamu rasa tak puas hati dengan aku. Tuan-tuan, Imam Dukain kata apa? Kamu akan menanggung kehinaan seumur daripada hidup kamu, kata Imam Dukain rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, maka demikian kedudukan seorang guru di dalam Islam ini. Tuan-tuan, maka kerana itu tak perlu untuk kita cerita panjang-panjang. Tuan-tuan, kedudukan guru yang diberikan oleh Islam begitu tinggi dia punya kedudukan dia. Tuan-tuan, pernah berlaku kepada Qadi Abu Yusuf, ini anak murid kesayangan kepada Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, kisah ini diceritakan oleh Al-Imam Ibn Nujain Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan, di dalam kitab Usulul Fiqh dia, tuan-tuan, diceritakan Qadi Abu Yusuf ni, tuan-tuan, bila dia belajar dengan Imam Abu Hanifah, tuan-tuan, dia berasa dia dah alim dah. Tuan-tuan, pasal apa? Sebab dah banyak dah ni, baca kitab apa semua sekali dah banyak dah. Tuan-tuan, akhirnya dia tak mengaji lagi dengan Imam Abu Hanifah, maka dia pun buka halaqah sendiri. Tuan-tuan, dia buka kelas sendiri, dia mengajak kepada orang. Tuan-tuan, Imam Abu Hanifah tak senang dengan perbuatan anak murid kesayangan dia ni. Tuan-tuan, Imam Abu Hanifah mengutuskan satu orang. Imam Abu Hanifah ajak dia, kamu pi dekat pengajian Qadi Abu Yusuf, kamu tanya dia soalan-soalan yang aku suruh kamu tanya ni, kamu tanya dekat dia di hadapan khalayak ramai. Tuan-tuan, lalu anak murid Imam Abu Hanifah pi ke pengajian Qadi Abu Yusuf. Tuan-tuan, akhirnya ditanyakan beberapa soalan, maka Imam Abu Yusuf tak mampu untuk menjawabnya. Tuan-tuan, akhirnya Qadi Abu Yusuf dia malu, akhirnya dia balik semula kepada guru dia Imam Abu Hanifah. Tuan-tuan, Imam Abu Hanifah kata apa? Wahai Abu Yusuf,
kamu menjadi kismis sebelum kamu menjadi anggur. Tuan-tuan, kismis ni dia memberi manfaat kepada orang. Betul ya? Tuan-tuan, kismis ni kan kalau makan katanya boleh kuatkan ingatan, bagus untuk apa ni, kesihatan tubuh badan. Tuan-tuan, sebelum dia memberi manfaat kepada orang, sebelum tu kismis itu adalah buah anggur. Tuan-tuan, maka kata Imam Abu Hanifah, ni kesilapan kamu. Ketika mana kamu keluar tidak daripada izin gurumu, tuan-tuan, menyebabkan apa? Tuan-tuan, yang dia buat itu tidak berjaya. Yang dibuat oleh Qadi Abu Yusuf tak berjaya. Tuan-tuan, akhirnya bila dia balik semula kepada Imam Abu Hanifah, dia belajar sungguh-sungguh dengan Imam Abu Hanifah. Akhirnya, tuan-tuan, Qadi Abu Yusuf dia menjadi ulama terkenal. Malah dia pernah dijamu dengan satu jamuan yang orang lain tak dapat jamuan tu. Tuan-tuan, nama dia apa? Kuih yang namanya faluzash. Tuan-tuan, cerita dia panjang berkenaan dengan kuih al-faluzash ini. Tuan-tuan, maka beradablah dengan guru. Tuan-tuan, pasal apa? Guru lah yang menjadi bapa kepada roh ini. Dan ulama sepakat, beradab ini satu perkara yang begitu penting dalam nak mendapatkan ilmu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fasal penutup. Fasal penutup. Para ahli suluk tidak akan menjadi ahli suluk kecuali ia mendapat segala dihadapi di dalam Al-Quran, merasakan diri dalam kelemahan bukan dalam kelebihan. Allah adalah Tuhannya yang mencukupi untuk dirinya dari hamba-hamba yang sama dengannya. Di mata hatinya di dunia ini sama sahaja, sama ada emas atau habuk. Para ahli suluk adalah orang yang memelihara batasan hidupnya, menyempurnakan segala sumpah janjinya, redha terhadap ketentuan hidup dan sentiasa memuji Tuhannya ketika bersendirian. Mahupun di khalayak ramai, jiwanya sentiasa murni, luhur dan ikhlas. Para ahli suluk tidak mudah diperdaya oleh sifat sombong. Ia tidak juga dipengaruhi oleh keadaan dan ditewas oleh nafsu jahat. Hidupnya tiada dibentuk oleh adat. Bicaranya adalah zikir dan hikmah. Diamnya adalah pemikiran dan pengajaran. Amal perbuatannya sentiasa mendahulukan pembicaraan, ilmunya sentiasa menepati amal perbuatan. Syiar hidup mereka adalah khusyuk, beradab dan bersopan. Perjalanan mereka adalah tawaduk dan sentiasa rasa rendah hati kepada Allah. Landasan adalah jalan yang benar dan menolak segala kebatilan. Mencintai orang yang baik-baik dan menjejaki mereka. Membenci perbuatan buruk di samping menegurnya. Rupa hidupnya lebih indah dari khabar beritanya. Menjadikan mereka teman hidup lebih baik dari sekadar menceritakan halnya. Para ahli suluk sangat senang membantu orang, lembut jiwanya dan tidak gersang pemikirannya, sangat jujur dan boleh dipercayai, tidak pernah berbohong atau mengkhianati, bukan pula bersikap bakhil atau penakut. Mereka juga tidak akan mencaci atau melaknat, tidak pernah tamak terhadap hak orang lain, tidak pula bakhil di atas apa yang Allah telah kurniakan kepadanya. Niatnya sentiasa murni dan perjalanannya sentiasa indah. Diri mereka sentiasa dibentengi dari sebarang keburukan. Semangat mereka sentiasa memuncak menuju kepada Allah. Nafsu mereka sentiasa menjauhi sebarang kehinaan, tidak tamak kepada kesenangan sementara dan tidak mengambil dunia dengan selera syahwat. Teman mereka adalah kesetiaan dan kewibawaan. Sumpah mereka adalah maruah dan bersifat malu. Dirinya sentiasa menjadi contoh kepada ummah. Jika dikurniakan sesuatu, ia bersyukur. Jika diuji dengan kesusahan, sentiasa bersabar. Jika berlaku penganiayaan dan dosa, segera bertaubat. Jika ia dizalimi, sentiasa memaafkan. Amat senang dirinya disembunyikan dari dimegahkan. Lidahnya tidak akan menuturi perkara yang tiada hasilnya. Hatinya tidak akan lalai dari ketaatan kepada Allah. Tidak akan persendakan agama. Tidak leka melihat makhluk Allah di muka bumi. Jiwanya merasa begitu indah apabila bersendirian. Sebaliknya merasa sepi dan sunyi apabila duduk di tengah-tengah orang ramai. Sehingga kan ia tidak menemui orang kecuali dalam amal-amal kebajikan dan ilmu yang dipelajarinya. Sentiasa mencari kebajikan dan tidak gusar dengan kejahatan. Tidak pernah merasa dianiayai
bagaikan buah kurma dibaling dengan batu dibalas dengan buahnya, seperti bumi dibuang padanya segala sampah dan kekotoran, namun yang keluar darinya semua yang amat berharga. Bersinar di wajah mereka cahaya kebenaran, seolah-olah dirinya mengolahkan segala apa yang tersirat di dalam sanubarinya. Matlamat mereka adalah keredaan Allah. Daya usaha mereka adalah menjejaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil segala bentuk hidup baginda sama ada akhlaknya, perbuatannya dan pembicaraannya, mentaati titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surah Al-Ahzab ayat 7. Artinya, apa yang telah didatangkan kepada kamu oleh Rasulullah, maka ambillah. Apa yang telah dilarang, hendaklah kamu tinggalkan. Surah Al-Ahzab ayat 7. Firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surah Al-Ahzab ayat 21. Artinya, sesungguhnya adalah bagi kamu itu Rasulullah sebagai contoh yang terbaik bagi sesiapa yang inginkan, yakni rahmat Allah dan yakni kedatangan hari akhirat, dan dia mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Surah An-Nisa ayat 80. Artinya, ada barang siapa yang taat setia kepada Rasulullah, maka ia telah taat kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Surah Al-Fath ayat 10. Artinya, bahasananya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu, sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah. Firman-Nya yang lain lagi, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Surah Ali Imran ayat 31. Artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah akan mengasihi dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Firman Allah Subhanahu wa taala lagi, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Surah An-Nur ayat 63. Artinya, maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cubaan dan atau ditimpa azab yang pedih. Mereka sentiasa menjejaki dan mencontohi serta setia kepada segala perintah Allah, merindui janji Tuhan yang Maha Mulia, sentiasa berusaha menjauhi azab sengsara Allah, sama ada di dalam ayat-ayat yang kami sebut atau sebaliknya. Baik, tuan-tuan, puan-puan dan rahmatullah sekalian, sebagai penutup daripada kitab Risalah Adab Sulukil Murid yang kita baca daripada bulan 6 2020, masa tu PKP. Saya ingat mula baca kitab ni dalam bilik Masjid Bukhari masa tu. Hari ni kita khatam 3 tahun lebih kurang macam tu. Jadi tuan-tuan, yang terakhir kata Imam Al-Haddad rahimahullah ta'ala, ahli suluk yang sebenar siapa dia? Tuan-tuan, kita rangkumkan saja. Ahli suluk yang sebenar adalah mereka yang menuruti apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga yang diajak oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah sebenar-benar ahli suluk, iaitu orang-orang yang berjalan kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, mereka tak tewas dengan sombong, mereka tak tewas dengan takabur, mereka tak tewas dengan ujub dan sebagainya. Kerana apa? Kerana tujuan mereka, tuan-tuan, yang kita baca daripada awal sampai akhir, tujuan dia yang kita buat apa pun juga, kata Imam Al-Haddad, li ajlillah, ianya adalah maksud kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada kitab yang kita baca sekian lama ni. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk kita beramal. Jadi saya ijazahkan kepada tuan-tuan dengan ijazah ammah, ijazah umum kepada tuan-tuan dan perempuan semua yang mengikuti pengajian ini, yang mana saya dapatkan bacaan ini daripada guru kami yang mulia Al-Habib Mustafa bin Sumit rahimahullahu ta'ala. Kami khatam kitab ini selepas daripada waktu Isya di atas sutuh Rubatut Tarim di Hadramaut, Yaman. Jadi mudah-mudahan bersambungnya
sanad kita ini. Mudah-mudahan nanti pada hari mahsyar esok kita dikumpulkan pada perkumpulan orang-orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga kita bersambungan dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cukup dulu setakat itu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak baik datang daripada kejahilan diri saya sendiri, walaupun hakikat kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tentang mula minggu depan kita akan buka kitab Mafhumut Tasawuf, kefahaman daripada ilmu at-tasawuf yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ahmad Ghalib rahimahullahu taala, karangan daripada seorang ulama daripada Sudan. Tentang kitab ni lebih kepada usul dalam ilmu tasawuf. Kalau yang ni lebih kepada pengamalan dan sebagainya. Tuan-tuan, kita nak tengok tasawuf berdasarkan kepada syariat Allah, terutama dalam sudut pandang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kita akan baca kitab tu mula daripada minggu hadapan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.